Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ni saya nak sebut orang Shah Alam ke orang Kelang ni? Dua-dua pun boleh. Semua dah pakat confuse belaka ya. Sebab dulu-dulu saya sekolah di Sabak Bernam. Okay, saya ada kawan-kawan beberapa orang yang bila balik kampung tu balik ke Jalan Kebun. Jalan Kebun tu ketika itu Kelang, betul kan? Rupanya sekarang dah jadi Shah Alam. Jadi kami duk pakat confuse. Saya sebut kepada orang Kelang, kita dating dekat sini. Itu bukan Kelang lah Ustazah, itu Shah Alam. Siapakah yang bersalah sebenarnya? Okay. Jadi kita bukan nak mencari salah sesiapa. Hari ini kita fokus terus kepada tajuk Wanita Dambaan Syurga. Saya tak tengok poster yang Jaja bagi. Tapi bila semalam saya nak masuk di Facebook, baru saya nampak tajuknya. Wanita Dambaan Syurga. Seronok sangat bila dibagi tajuk ni sebab insya-Allah kan lekat dalam kepala dah, maka mudah untuk kita menyampaikan kerana pada waktu PKP tahun 2020, permulaan pada tahun itu kita tak boleh banyak keluar rumah, maka Ustazah buat satu Facebook close group untuk muslimat demi ummah kerana Allah. Siapa yang belum pernah dengar Demi Ummah Kerana Allah, itu Facebook close group muslimat sahaja. Tapi kalau musliminnya tumpang duduk mendengar sebelah, tak payah halau lah. Okay. Cuma ketika PKP, hari-hari, bermula hari pertama kita just stay at home, sampailah kepada hari ini, Alhamdulillah, setiap hari ada majlis ilmu di dalam talian close group Demi Ummah Kerana Allah. Last, dipendekkan cerita, saya onkan semula Facebook yang dah bersawang lama. Itulah dia page Ustazah Muzayyanah. Kan Ustazah Muzayyanah ni Facebook juga. Jadi sekarang dia pula yang aktif. Demi Ummah Kerana Allah sedikit tenggelam sebab kita dah boleh keluar daripada rumah. Tapi Masya Allah, tabarakallah, apa yang saya nak kongsi, daripada close group itulah maka saya nak membelai jiwa muslimat yang dah lama bersama-sama saya dalam majlis ilmu, walaupun secara dalam talian. Saya wujudkan pada next untuk tahun 2021 tu satu buku nota catatan ala-ala diary Demi Ummah Kerana Allah, yang mana ada senarai dalamnya 10 pesanan Ustazah Zai, insya-Allah menjadi wanita dambaan syurga. Itu yang melekat tu. Jadi bila nampak Wanita Dambaan Syurga, banyak buku ni secara dalam talian orang beli sampai kepada para muslimat walaupun dalam PKP. TV Al-Hijrah pun berkenan. Kan pernah bercakap di TV dengan tajuk Wanita Dambaan Syurga juga. Jadi bila Ustaz tengok dekat Facebook, saya share besok kuliah kat mana, dia kata, wah ni makanan awak lah ni besok. Maksud dia tu, dia tengok isteri dia tak payahlah kalut nak buka kitab mana sangat. Sebab nak cerita wanita dambaan syurga, memang kena bertahun-tahun mengaji. Contoh kalau dibacakan biodata tadi, sampai masuk universiti, belajar bidang agama semua. Konon nak jadi hebat sampai tahap tu lah kena belajar agama. Tapi takkan hebat mana kalau hanya di atas kertas, tapi kita tak amal pun. Jadi yang Ustazah nak kongsi hari ni, semua kita memang insya-Allah mudah amal. Tapi sukarnya untuk kita beramal bila mana keimanan kita bukan makin membugar, membulat, tetapi dia makin menipis, mengurus. Masya Allah, mengkurus. Mengurus dan mengkurus tu lain. Jadi kita nak muslimat dirahmati Allah, kita hidup atas dunia ni hanya hidup dengan iman sampai tarikh mati dengan iman. Supaya kita dimasukkan ke dalam syurga bersama orang-orang beriman. Jadi saya seronok sampai ke sini tadi daripada TV Al-Hijrah, lepas subuh dah keluar rumah, kan, sambung di TV Al-Hijrah, terus habis 8.30 tadi, terus ke sini. Jadi Jaja siap bagi syarat demand sungguh. Syaratnya adalah tolong bagi Ustazah sarapan dulu masa sampai kat masjid. Sebab selalunya kami akan sempat sarapan. Semata-mata nak sampai sini, tengok Waze memang tak sempat singgah sarapan. Jadi dia kenal dia sangat Ustazah dia, tengok saiz lah kan. Kalau tak sarapan bahaya ni. Okay. Jadi sarapan dulu. Tengah hari, petang kalau tak dapat makan tak apa. Jangan pagi. Dia jadi menggigil pelik. Kan? Tapi kalau niat puasa, malam tadinya nawaitu sauma ghadin. Dan mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan bermula 1 Zulhijjah bagi yang mampu, insya-Allah. Kita nak raikan dengan puasa dan puasa khususnya pada 9 Zulhijjah nanti. Jadi Ustazah memandang bila sampai di kawasan masjid ni, saya kata, wah ni nampak macam ramai. Sebab nampak anak-anak madrasah dipanggil sama. Cuba angkat tangan kelompok anak-anak daripada madrasah.
madrasah. Subhanallah. Saya nak cari kelompok mana tu sebab nampak turun daripada van kecil-kecil tadi kan. Jadi subhanallah berjalan masuk ke dalam masjid. Jadi ada anak-anak kecil yang pangkat anak cucu kita sedang berlari-lari, abaikan mereka kerana mereka ini adalah insya-Allah 20 tahun, 30 tahun akan datang bakal murabbiyah. Kalau tak bukan untuk negara Malaysia, tapi mereka ni lah yang akan pok-pek pada anak-anak, pada pasangan hidup mereka kan. Jadi biarkan mereka. Jangan neneknya yang berlari-lari dalam masjid. Okay, itu pertama. Kedua, yang duduk madrasah ni. Mereka dikabarkan minta, pihak madrasah minta kepada pihak masjid, boleh tak nak dengar sekali. Jadi Masya Allah mereka ni 10 tahun akan datang juga bakal. Kalau kita cakap dengan mereka ni kan, muslimat dirahmati Allah, kena jadi anak solehah. Kan, kena jadi bakal isteri yang solehah. Nanti dia kata, Allah Ustazah ni lambat lagi nak kahwin. Lambat lagi, tapi sebenarnya lepas 10 tahun, lepas 20 tahun, tak lama dah benda tu. Sebab tu mak ayah mereka pilih untuk hantar ke tempat-tempat yang bagaimana untuk memandaikan mereka dalam agama. Jangan sampai tersilap langkah. Hari ni sahabat-sahabat kita tengok anak-anak yang berlari-lari, itulah kita dulu. Ketika kita belum ada dosa. Ketika kita menikmati hidup ni dengan penuh main-main. La'ibun walahun, Quran cerita. Senda gurau, main-main kan. Jadi balik tak ada apa. Orang kecil, budak-budak ni bila pergi bermain, baliknya toy dia bersepah-sepah sebagainya. Suami kita balik kerja tanya, anak mana? Biasalah bang, sehari main tu penat tu, tidur lah tu. Jadi hanya dapat penat bermain-main ni. Orang remaja yang bergurau-gurau, pergi berseronok, lepas balik kerja tak balik ke rumah, mengetih sampai pukul 2-3 pagi. Sebenarnya balik mereka dapat apa? Mereka hanya habis duit, menggunakan duit itu untuk bergurau senda, untuk berhibur. Tapi bila kita dah capai satu usia dewasa, muslimat dirahmati Allah yang kebanyakannya ada dalam masjid ini pada hari ini, mula dah berfikir. Kalaulah boleh patah balik masa Ustazah. Kan saya tak nak jadi wanita yang begini. Hatta berapa ramai yang jumpa Ustazah peluk bahu ni. Ustazah, kalaulah saya boleh undurkan masa, saya tak nak jadi doktor. Saya tak nak jadi profesor. Saya pula yang pandang, pencen orang-orang hebat ni pasal apa cik cakap macam tu? Kan saya kata saya tak mampu belajar sampai jadi doktor macam makcik. Saya tak mampu macam akak sampai jadi profesor hebat ni. Tak sama Ustazah. Apa yang kita buangkan masa kita selama ni, akhirnya agama tertinggal ke belakang. Bukan semua, tapi wallahi yang bercerita melafazkan rasa kesalnya tu muslimat dirahmati Allah, percayalah hanya kerana mereka ini menjadi doktor, tetapi ketika itu mereka tidak bertakwa kepada Allah. Berapa ramai doktor-doktor kita yang hebat, tapi mereka adalah hamba yang bertakwa kepada Allah. Berapa ramai engineer kita yang hebat, para hakim, lawyer-lawyer kita yang hebat, pada masa-masa yang sama mereka tidak pernah melupakan Allah. Hatta minta maaf sebut, dia bertitle ustaz-ustazah, tetapi dia tidak punya takwa di dalam dada, maka dia tidak akan mulia di sisi Allah. Jadi ini yang kita nak tanya pada diri kita. Kita hidup atas dasar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita hidup tak betul-betul bersandarkan, berpaksikan kalimah ini. Sampailah kita dimatikan, yang Nabi kata wajib bagi orang yang mati dengan kalimah syahadah ini, maka wajiblah syurga untuknya. Tapi adakah hanya sekadar lafaz? Kita tidak hidup atas paksi itu. Maka hari ini bila disebutkan wanita dambaan syurga, yang kecil kita doakan mereka insya-Allah calon syurga ni. Yang remaja insya-Allah calon syurga ni. Kita orang dewasa calon syurga, hatta kita melihat ibu-ibu kita yang datang ditolak wheelchair, yang datang dengan tongkat, yang tak larat duduk bawah macam-macam alignment dah daripada tadi setengah jam ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab mereka sebenarnya jauh lebih mulia di sisi Allah. Nabi ajar kita bila pandang golongan-golongan ini, semua mereka ni baik. Yang anak kecil tadi sebab mereka belum buat dosa, ya Allah. Yang remaja tadi sebab dosa yang mereka buat baru sedikit, ya Allah. Yang orang tua ni, ya Allah, mereka ni dengan pengalaman, dengan ilmunya, dengan kesedarannya, mereka lebih banyak pahala yang mereka berbuat berbanding aku, ya Allah. Jadi kita tak pernah menghina, memperlekehkan orang kecil, orang yang lebih rendah, orang yang lebih bawah. Dan kita tak pernah rasa takut untuk bermuamalah, berurusan dengan orang yang lebih tua. Semua ni adalah ilmu bagi kita. Semua ni adalah pengalaman bagi kita. Maka bila kita sebut wanita dambaan syurga, bila sebut kalimah dambaan, bukan kita yang terhegeh-hegeh nak masuk ke syurga tu.
Faham ya muslimat? Ini bahasa mudahnya. Dia tak sama orang yang terhegeh-hegeh nak ke situ, kadang-kadang cakapnya lebih tapi buatnya tidak. Tak sama dengan yang didambakan oleh syurga. Dia tak pernah sangat, jarang-jarang sekali sebut tentang syurga, tetapi syurga yang terhegeh-hegeh nak dapatkan dia. Allahu Akbar. Dia tak sama. Jadi muslimat dirahmati Allah, bila kita sebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, layak ke kita ini didambakan oleh syurga? Sebab apa yang kita cakap sudah semua kita buat ke? Muzayyanah Abdullah hari-hari bercakap, yang paling dekat dengan kamu adalah telinga kamu sendiri, wahai Muzayyanah Abdullah. Balik terus buat ke? Ni nak bercakap tentang sabar kuliah duha pagi. Sampai kat rumah belum malam lagi petang. Aku minta tolong angkat kain je tadi. Kan rupanya kain dah ditimpa hujan. Subhanallah. Abang minta maaf lah yang tak sempat nak balik. Sabar je lah. Kan besar kecil, besar kecil. Pagi tadi muslimat dirahmati Allah baru bercakap tentang sabar. Ya Allah, sebelum telefon ni tarik nafas dulu. Abang tak ada kat rumah ya? Sebab kita tak masuk dalam rumah lagi kan? Muslimat dirahmati Allah. Manalah tahu dia terlelap. Tak, abang kat luar ni. Tu kereta ada ni. Kan sebab kawan datang ambil tadi. Oh, patutlah kainku tertimpa hujan. Bahagianya. Gitu kan muslimat. Jadi nak kata macam mana lagi? Sebab baru pagi tadi bercakap tentang sabar. Kita tak praktik, gagal. Ni lebih dahsyat lagi kat masjid kuliah maghrib, suami isteri pergi ni cerita pasal sabar. Balik-balik rumah kita tak buka lampu pergi masjid tadi, maghrib isyak gelap. Tiba-tiba kaki kita lembik-lembik ni, apa benda depan pintu nak masuk rumah ni? Kucing jiran sebelah berak betul-betul. Lepas kita cabut capal kita, selipar kita tu, elok je pijak benda pelik tu. Rupa-rupanya tahi kucing. Kalau kucing kita tak apa lagi, rupanya kucing jiran. Nak sabar macam mana dengan kuliah maghrib tadi, sahabat-sahabat rahmat Allah? Maka gagal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rupanya wanita yang didambakan oleh syurga tu, yang apa dia cakap, apa yang dia rasa, apa yang dia tahu, dia tak sibuk dengan orang lain dulu, dia sibuk berbuat. Masya Allah. Akhlak Nabi SAW bukan banyak cakap, tapi banyak buat. Tapi bila kita orang perempuan diistilahkan, orang perempuan ni memang ustazah cakap je lebih. Kan kita tak terasa ke sahabat rahmat Allah? Cakap je lebih dia kata, tapi buatnya tidak. Maka wanita-wanita yang meramaikan masjid pada hari ini untuk mendengar ilmu, hari ini betulkan nawaitu kita dulu. Kita bukan saja terhegeh-hegeh kepada syurga tu, tapi syurga yang mendambakan kita. Allahu Akbar. Tak rasa layak pun nak sebut ni. Kalau Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mafhum hadis berbunyi, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya ke dunia, niscaya akan menerangi langit dan bumi dan akan dipenuhi dengan aroma harum yang semerbak. Penutup kepala. Penutup kepala ni serkup lah kot kan? Tudung kita ni, tudung kita. Penutup kepala salah seorang wanita syurga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maksud apa? 3 perkara yang kita nak koreksi, muhasabah dulu dalam diri kita. Layak ke kita disyurgakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau wajah ini yang wanita salihah sebenarnya adalah yang tidak dipandang dan tidak memandang. Maka ustazah selalu cakap, macam mana aku nak syurga ya Allah? Hari-hari dipandang. Hari-hari memandang dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Gagal dah rasanya syurga. Tapi cuba setiap bangun tidur bagi tahu pada diri kita, apa sebenarnya yang aku nak pandang hari ini. Hati yang baik, hati yang sejahtera akan mengarahkan seluruh panca inderanya. Hei mata, hari ini hanya pandang yang baik. Telinga, hanya dengar yang baik. Lisan, kalau tak mampu bercakap baik, pilihlah untuk diam. Tangan, hanya ambil yang hak. Kaki, hanya melangkah ke tempat yang baik. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kalau kita nak kata telinga dengar yang baik, apa ustazah? Mata mata memandang yang baik apa? Tangan mengambil yang hak apa? Kaki melangkah kepada tempat baik apa? Tak perlu jadi ustazah belajar sampai universiti pun. Akal yang sempurna dah bagi tahu kita dah. Sebab tu baru-baru ni orang gelak saya tulis dalam status Facebook saya. Saya kata teringinnya nak tengok filem Buya Hamka. Baru keluar di Pawagam di Malaysia, walaupun dah lama di Indonesia.
Saya memang seorang manusia yang sangat mengidolakan Buya Hamka ni selain kita baca sirah para rasul dan sebagainya. Baru balik berombongan bersama 80 orang jemaah balik daripada rumahnya Buya Hamka di Bukit Tinggi, Padang, Indonesia. Elok sampai ke sini, saya sedang membaca buku-buku Buya Hamka yang saya belum ada sebelum ni, saya beli di rumah kediaman beliau. Dapat tahu pula dalam Facebook, filem Buya Hamka keluar. Ni nak tanya orang Kelang ni, kau rasa? Kan? Rasanya tu memang nak pergi sangat masuk panggung nak tengok wayang. Faham ya? Nak tengok wayang. Kat mana lagi nak tengok? Sebab kita tak tahu. Sekarang ni ada jual lagi tak CD-CD macam dulu? Tak ada kot rasanya Ustazah kan? Kalau ada pun kat mana saya nak cucuk kat TV saya yang besar kat rumah tu. Tak ada tempat cucuk masukkan CD tu. Kita pun tak tahu cara macam mana. Muslimat. Jadi kena tengok dekat panggung wayang sebelum dia keluar kat TV lah. Jadi maksudnya muslimat, kita pun guna akal. Ya Allah, sekarang ni dalam semua dunia viral. Tak tengok rujukan lagi. Boleh ke tidak hukum masuk panggung wayang. Tak tengok lagi. Tapi otak bagi tahu dah. Kalaulah aku mati dalam panggung wayang, apa yang akan viral? Ustazah mati di panggung wayang. Agak-agak jadi apa muslimat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Fikir yang tu dulu sebelum fikir Allah redha ke tidak ke aku. Maksudnya, janganlah dah hari-hari orang jumpa, Ustazah ni masjid ni. Biar kita bercita-cita andai Allah nak ambil nyawa kita pun saat pergi, saat balik, saat kita berada dalam masjid. Mudah-mudahan. Tiba-tiba mati dalam panggung wayang. Dah lah itu pertama kali nak masuk ni. Kan muslimat. Jadi kita fikirlah balik, ada cara kot. Nanti keluar dekat YouTube kot. Ini maksud saya akal yang sempurna. Jadi kita boleh tanya setiap bangun pagi, Allah redha tak kalau aku buat macam ni? Kalau mulut aku bercakap yang tak baik, kita bukan tak tahu. Setiap kali kita nak berbahasa. Yang tadi tu Ustazah memilih nak marah sebab dah janji nak tolong angkatkan kain. Tapi akal ni kata muslimat, Nabi SAW bagi tahu dah ada lidah hanya guna kepada yang baik. Kalau tak mampu guna baik, diam. Dia balik apa lain macam, muka dah macam apa je yang aku sebenarnya nak cakap. Tapi kalau cakap jadi marah. Jadi Quran kata qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik ini rupa-rupanya dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sedekah. Hari ni kita datang masjid, kita lupa nak bawa dompet. Tak masuk duit dalam tabung masjid. Ya Allah, aku tak sedekah kat masjid hari ni rasa rugi. Balik Allah nak ganti pahala sedekah tu kadang-kadang ada yang menguji kesabaran. Tu yang mulut kita nak tengking suami, mulut kita nak cakap kasar dengan anak. Akhirnya kita memilih, ya Allah, Nabi kata bercakap baik dipandang sebagai sedekah di sisi Allah dan Rasul. Baiknya Allah mengatur. Tadi aku tak mampu sedekah kat tabung masjid. Ini dia uji aku supaya aku jaga mulut aku ni. Supaya bila kita keluar bercakap yang baik-baik, rupa-rupanya Allah pandang ada pahala sepertinya orang yang bersedekah di situ. Ini cukup untuk ada akal yang sempurna. Jadi mulut kita jangan, kau tak apalah, laki kau ustaz. Kau tak apalah, kau dulu sekolah agama, kau faham hukum. Tak perlu sahabat. Sebab akal kita ini kalau kita guna kepada kesempurnaan seperti yang Allah telah beri, pasti membawa kita ke syurga Allah. Okay, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tanya apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan pada setiap hari dengan seluruh yang Allah berikan kepada kita. Lalu ini kehidupan di dunia. Menjadi penerang kepada langit dan bumi. Cahaya bidadari syurga tadi sampai kepada kita. Wajah kita yang kita percantikkan saban hari sebenarnya untuk siapa? Kita nak mengharapkan ni masuk ke syurga Allah sebagai bidadari syurga. Saya menulis satu buku sebelum Fasabrun Jamil, sebelum Husnuzon bersama PTS. Wanita syurga atau wanita dunia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk tu kita bawa di mana-mana, ramai orang cakap bidadari syurga lebih mulia. Rupanya di sana bila kita, wanita salihah balik ke kampung akhirat, dicemburui oleh bidadari-bidadari syurga. Kenapa mereka cemburu dengan kita? Sebab apa sahabat, wahai calon-calon wanita syurga sekalian, mereka kata kita ni penuh cabaran dahsyat hidup atas dunia. Tapi kita boleh tempuh. Kita boleh diangkat, dinobatkan sebagai bidadari syurga, menyaingi mereka sedangkan mereka memang Allah ciptakan menjadi bidadari syurga. Tak ada pun cabaran dalam diri mereka. Kita melalui pelbagai cabaran.
Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hati yang baik tadi mengarahkan kita melakukan perkara yang baik. Justru sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, bila seluruh anggota jasad kita digunakan kepada yang baik, hasil daripada hati yang baik, kita tanya lagi, kan? Kalau hari ini ada media sosial, apa kita gunakan kepada media sosial? Wahai wanita dambaan syurga. Kan kalau kita kata kecantikan wajah ni untuk dipamer-pamerkan, kita bercakap juga, kita menyampaikan juga dalam media sosial. Tapi untuk bagaimana? Kalau lebih ramai yang lebih terkagum-kagum dengan baju kita, dengan pakaian kita, dengan apa yang kita pakai, muslimat. Ini sebenarnya dia nak tengok apa ni? Sebab tu minggu lepas kot di TV Al-Hijrah, mereka bagi tajuk tentang taksub, kan? Kepada siapa-siapa idola. Bahaya ni, muslimat dirahmati Allah. Sebab yang patut kita ikat hati kita, percontohkan adalah qudwah hasanah Nabi SAW. Jadi kalau ada satu individu yang kita ambil ini sebagai contoh, kita banyak tersilap. Sebab hari ini kita kagum dengan sifat A-nya yang mulia. Tiba-tiba besok lusa kita menjadi pembenci kepada dia kerana apa? Kerana rupanya dia bukan sempurna mana. Dah Allah pun kata yang sempurna tu di kalangan makhluk hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa-siapa pun yang sempurna mengatasi segala kesempurnaan. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita nak tiru siapa sebenarnya dalam hidup ni? Perbaiki diri kita, jangan mempamerkan kecantikan yang bukan untuk redanya Allah. Jadi kalau kita dah datang hari ni dengan cantik, tudungnya labuh belaka, kan muslimat dirahmati Allah. Kenapa kita nak ubah bila kita keluar daripada masjid? Tak sama pakaian ke masjid dengan pakaian nak pergi kenduri kahwin. Tak sama pakaian ke masjid dengan kita bercampur dengan ipar duai di dalam rumah. Perbetulkan. Jangan bicara tentang syurga kalau kita masih belum nak ubah tentang persepsi kecantikan. Jadi cantik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang benar-benar patuh syariat. Kalau kita masih rasa tak puas dengan kecantikan yang terpamer, cermin depan kita ni, ada lagi yang kita belik. Oh, tak cukup cantik ni. Tak cukup lawa ni. Tak boleh menyaingi sipulan-sipulan ni. Sebenarnya kita sedang bercakap dan melayani nafsu kita sendiri. Cukup indah dah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat pada kita. Tapi kita nak top up dengan benda yang Allah tak redha. Ini masalah. Sebesar mana masalah muslimat dirahmati Allah, sebenarnya kita yang cipta. Satu lagi aroma. Bau diri kita ni. Bukan semua perempuan nak suruh keluar dengan bau yang busuk. Asal ada perempuan lalu orang duk pakat tutup hidung belaka. Tak. Tapi maksudnya jangan sampai bau wangi kita sampai dihidu oleh orang lelaki yang bukan suami, yang bukan mahram kita. Maka kalau tak nak wangian yang kita pakai tu sampai kepada hidung mereka, jangan bertepuk tampar dengan mana-mana lelaki yang bukan ada urusan yang penting dengan kita. Apa yang penting dengan suami kita? Apa yang penting dengan mahram kita? Berapa ramai orang keluar rumah untuk ke pejabat, sampai di pejabat bertepuk tampar antara suami dan isteri orang. Duduk sebelah-sebelah waktu makan. Kalau dah duduk sebelah, macam mana bauan kita yang pagi tadi kita pakai tu tak singgah di hidung mereka? Kamu nampak sesolehah mana, tapi di sisi Allah dan Rasul dipandang macam wanita penzina. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini sangat hina. Walaupun kita nampak macam mulia. Jadi kalau kita tahu badan kita, ustazah saya ni jenis badan berbau. Kalau saya tak pakai calik sikit wangi, pukul 12 tengah hari je orang dah tak nak duduk sebelah saya. Kita tahu diri kita macam mana. Jadi muslimat dirahmati Allah, pakai hanya sekadar untuk menyeimbangkan. Sebelum kita balik mandi petang nanti, ni kat pejabat 8 jam ni. Kita nak pakai jenis yang macam mana. So kalau baunya terlalu kuat, kita nak hindarkan diri daripada orang lelaki dengan cara bagaimana. Kalau dah memang kerja kita terlibat bersama-sama dengan orang lelaki, kita tak boleh nak elak. Jadi jaga diri kita. Ini yang disebutkan tentang kecantikan, tentang aroma, muslimat dirahmati Allah, dan penutup kepala. Berapa banyak orang hanya faham tutup aurat tu hanya tutup kepala. Maka dengan tutup kepala, akhirnya tidak juga ke syurga. Subhanallah, muslimat dirahmati Allah, dengan tutup kepala ini gambaran kepada wanita yang tampil dengan menutup aurat yang sempurna.
Jadi dengan kita tutup kepala, pastikan dengan kita menutup ini, kita dah boleh solat dengan pakaian kita. Ni je tips nak mudah senang. Sebab tu saya tengok, saya keluar dari TV Al-Hijrah tadi, pelik dah status Ustaz Azwan suami saya. Orang perempuan ni semua nak perhati ni, sampai takat stokin pun nak perhati. Rupanya kat TV tadi dia pandang stokin ustazah kan. Itu saya kata tak pernah jumpa orang Kelang ni, dia tengok, mana ustazah tak masuk lagi. Nak tengok je tahi lalat dia 2 ke 1 sebenarnya. Rupanya tengok-tengok bila datang tahi lalatnya 1. Ada lagi 1 tu. Mana cik, memang 1 belah kanan ni je cik. Hari tu tengok live belah kiri, itu kamera trick tu cik. Kan bukan main boleh tukar-tukar sesuka hati je. Kan muslimat, kalau kamera tu kedudukannya macam tu, saya tak boleh nak ubah dah. Memang nampak macam saya minum pakai tangan kiri. Viral habis. Ustazah minum pakai tangan kiri. Saya minum pakai tangan kanan. Tapi acik nampak kiri. Macam mana boleh ubah? Mak bohong pun agak-agak lah. Itulah muslimat dirahmati Allah. Jadi kat rumah tu macam mana saya nak tunjuk? Saya memang minum pakai tangan kanan. Alah ustazah hari-hari acik tengok tangan kiri kan sebenarnya. Tak percaya nak buat macam mana lagi. Lepas tu yang acik nampak 1 tahi lalat kat sini tu, itu bukan tahi lalat, tapi itu adalah kamera yang TV bagi kat saya setiap hari Sabtu dan Ahad. Kamera pula dah. Mikrofon. Kan mikrofon dia masuk kat dalam tudung, muncul sikit hitam kat sini. Jadi bila datang belik muka ustazah muslimat dirahmati Allah, bukan ada 1 lagi ke kat sini ustazah? Tak ada cik, itu mikrofon. Jadi kejap lagi belik tengok betul-betul ya muslimat dirahmati Allah. Hari ni pula tersyasyul pakai stokin yang macam kanak-kanak riang sikit. Dah semua kejap lagi tengok stokin ustazah pula dah. Jadi maksudnya muslimat dirahmati Allah, orang suruh dengar benda lain, belajar benda lain, dia ambil benda lain pula. Jadi silap sebenarnya. Allah suruh kita pandang apa? Apa yang Allah nak tengok dalam diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, setelah kita memahami, Nabi SAW sebut beberapa wanita di lisannya yang mulia, bahawa wanita-wanita yang didambakan syurga, ada 4 orang yang jelas-jelas muslimat dirahmati Allah. Ini saja yang kita nak tiru. Ini saja yang kita nak tiru. Kalau kita kata ustazah, saya terkagum-kagum dengan ustazah si Fulan, nak jadikan mereka ni contoh, okey, boleh saja kak. Tapi hati-hati ya. Kenapa hati-hati? Jangan jadikan orang itu sebagai kiblat kita. Sebab mereka juga adalah manusia yang punya nafsu. Tetapi pertama manusia bernama Asiyah. Sahabat-sahabat, Asiyah binti Muzahim yang dinikahkan, dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun. Kita sebut di mana-mana. Kenapa Nabi SAW sebut nama Asiyah dulu ustazah? Sebab ramai wanita di dunia ini yang komplain. Kenapa Allah bagi suami begitu kepadaku? Begitu macam mana? Yang dulu kemain, mak tak bagi kahwin dengan dia, kita nak juga. Mak kata tak payahlah, kau tak sekufu dengan dia. Bukan sebab kita anak orang kaya, dia anak orang miskin. Mak ni dia ada naluri hati. Macam mana nak kahwin dengan orang macam ni? Aku tengok mak ayah dia tak sembahyang, macam mana anak nak sembahyang? Tapi anak aku dah cinta sangat-sangat. Contoh, 40 hari, manisnya sahaja. Lepas 40 hari, rupa-rupanya sahabat keluar segala true colour. Tak sembahyang, rupanya suami saya ni ustazah. Sahabat-sahabat barulah kita nampak. Percayalah kalau saat itu Allah izinkan jodoh kita adalah dia. Berguling-guling iblis, menangis-nangis iblis. Kerana dulu masa kau bercinta, pegang tangan jadi dosa, pandang mata jadi dosa, berdua-duaan orang ketiga, makhluk ketiga adalah iblis, semua jadi dosa. Hari ni dengan suami kita berpandangan jadi pahala. Bersentuhan tangan jadi pahala. Minta maaf sebut hubungan badannya juga menjadi ibadah. Ini kesucian hubungan pernikahan dalam Islam. Sebab tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila Asiyah memahami, Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan suami yang begitu kepadanya menjadi contoh kepada semua kita yang diuji dengan suami. Tolong jangan menjerit-jerit di media sosial. Tolong jangan bercerita kepada semua orang. Muslimat dirahmati Allah, sebab yang diuji tu adalah kita. Kita cerita pada siapa pun, aku nak cerita pada dia sebab dia pun laki dia tak betul juga. Takkan sama muslimat dirahmati Allah. Takkan sama. Maka tempat mengadu kita hanyalah seperti Asiyah
Asiyah tak rasa bahagia duduk di dalam rumah yang bertatahkan intan berlian permata. Duduk dalam sebuah istana tak rasa bahagia kerana suaminya tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau kita dapat suami yang beriman kepada Allah, tolong pandang dengan syukur dulu. Ya Allah, kalau tidak dikuliti dengan emas, kurang-kurang pagi dia nak pergi masjid, dia kejut aku dulu. Jangan tak sembahyang yang subuh ni awak tu suka terlajak-lajak ni. Abang balik lambat ni. Itulah kesuitan patut kita syukuri sekali. Orang Kelang faham ke tak faham kesuitan ni? Muslimat dirahmati Allah. Jadi makna nak ceritanya kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dapat satu anugerah apabila Allah hadiahkan kepada kita orang yang mengingatkan kita tentang akhirat kita. Begitu juga dengan sahabat, jiran tetangga, genggam mereka ni erat-erat. Sebab kita bercita-cita untuk jumpa lagi mereka dalam syurga. Jadi muslimat dirahmati Allah, tolong diuji bagaimana dengan pasangan hidup kita. Pandang Asiyah, suaminya ke neraka tetapi Asiyah disyurgakan oleh Allah. Cukuplah beliau ini berdoa, kalaulah dibenakan sebuah rumah kecil di dalam syurga pun dah cukup dah ya Allah. Itu Asiyah yang dijamin syurga, yang didambakan oleh syurga. Kita kalau berangan tu muslimat, Zohor tak sembahyang lagi ni dah pukul 3:30 petang. Ya Allah, tadi Ustaz cerita pasal syurga, rupa-rupanya ya Allah berangan pasal syurga, tiba-tiba dengan azan asar. Astaghfirullah, aku tak sembahyang Zohor lagi ni. Berangannya saja. Tapi Masya Allah, tabarakallah, kita tak buat pun. Begitu juga hubungan kita dengan suami, kan? Kita boleh tukar suami lain ke? Kalau kita kata, ya Allah, masa anak pertama dulu dia okey, anak keempat ni dia dah tak okey dah Ustazah, nak buat macam mana? Takkan suka kita je. Bang, abang pergilah cari bini orang sebelah ke mana, saya tak kisah dah. Saya nak tukar suami lain dah. Subhanallah muslimat. Kita takkan jumpa macam tu. Kita kena teruskan. Jadi dalam kita teruskan itulah baru dulu tak pernah tahajud. Sekarang tahajud dah. Semalam kuliah lah tahzan saya cerita lelaki, ni ada beberapa orang lelaki ni subhanallah. Termasuk Haji Yaakob kita. Malam-malam dia PM Ustazah, bukan nak ngorak Ustazah. Ustazah, besok boleh tak nak buat rakaman? Boleh, sebab tajuk wanita dambaan syurga ni. Kadang saya tak bagi dia buat rakaman. Sebab Ustazah nak ngajar bab fiqh khusus untuk wanita yang sulit-sulit semua cerita. Ustazah tak terkeluar suara pula kalau Haji Yaakob duduk kat depan. Bila dah dengar secara dalam talian, saya dah tak nampak dia dah, muslimat dirahmati Allah. Jadi maknanya tajuk macam ni kita nak sebarkan secara santai-santai saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Contoh Allah bagi dah. Saya sebut dalam kuliah Al-Tahzan. Hanya kerana drama terkini perempuan itu. Saya nak tengok suara muka siapa yang senyum ni. Ni masa dia tengok ni kalau senyum tu. Macam tahu je orang Shah Alam. Muslimat dirahmati Allah. Bila Ustazah sebut perempuan itu, best Ustazah drama tu. Hari-hari saya menangis. Rupanya sebab ada alat dicipta khusus untuk mengesan apa yang suami dia buat. Saya diberi cerita oleh seluruh, kan, bila minta respon daripada drama tu, Ustazah sekarang orang-orang perempuan dah jadi gila dengan drama ni. Ni link dia Ustazah tengok. Dengan aku terjebak sekali. Sekian dia maklumkan. Jadi kan muslimat dirahmati Allah. Lah, ada beli ke benda ni? Husband tracker. Apa yang dicerita dengan girlfriend dia semua keluar. Jadi isteri malam-malam kerja menangis. Kan sakit jiwa namanya macam tu. Kalau semua benda 24 jam, kita takkan mampu mengawal suami kita, mengawal anak-anak kita. Tolong faham wahai wanita. Kita takkan mampu. Sebab suami itu adalah anugerah Allah untuk kita. Allah jaga dia. Anak-anak berapa orang pun yang Allah kata kita mampu 4 orang. Mak ayah kita dulu 12 orang. Saya baru bawa jemaah asnaf di Sabah mengandung 18 kali. Saya terkebil-kebil. Cik, suami seorang ke berorang-orang cik? Seorang lah Ustazah. Yang hidup 14 orang. Ya Allah. Aku tak tahu macam mana makcik ni mengandung. 4 orang meninggal. Dia besarkan 14 orang dalam keluarga asnaf. Hidup bulat-bulat, anak dia sehat walafiat. Sahabat-sahabat rahmat Allah. Jadi kerja siapa ni? Kerja Allah. Jadi kalau kita muslimat dirahmati Allah rasa macam nak syurga sangat lah hanya dengan tak larat lah budak-budak sekarang ni Ustazah. 2 orang pun dah letih dah jaga. Kan muslimat. Dia jaga 14 orang anak yang hidup sampai hari ni. Subhanallah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah hantaran Allah kepada kita. Kita takkan mampu kawal suami kita pergi kerja, keluar pukul 8 pagi, balik pukul 8 malam. Mata kita bukan ada kat belakang. Abang hati-hati mata saya kat belakang ni duk tengok. Beli pula ribu-ribu punya husband tracker tu, sahabat jap-jap nak tengok, jap-jap nak intai buka laptop. Letih kita. Allah yang jaga dia. Anak-anak kita seorang belajar kat London, seorang kat Melaka, seorang sebelah rumah kita. Yang dalam rumah kita pun, yang dia konon nampak baik, ustazah anak saya ni solehah sungguh, tak pernah keluar rumah. Yang tu hati-hati. Sebab tak pernah keluar rumah, rupanya kawan dia satu dunia. Faham ya, muslimat dirahmati Allah? Semua di hujung jari. Ya Allah, aku terpaksa ni handphone zaman sekarang ni, dia pun nak belajar memang kena ada. Tapi aku tak pernah tahu malam-malam apa yang dia tengok. Bila dekat asrama, apa yang dia tengok. Dia duduk jauh dengan aku, apa yang dia tengok. Aku serahkan dia kepada penjagaan Engkau, ya Allah. Lapang dada kita muslimat. Asiyah bila ditanya, Masya Allah, sebab tu bila orang datang pada ustazah, saya ada masalah dengan suami saya, ustazah. Saya tak larat nak layan, muslimat dirahmati Allah. Bayangkan ramai muslimat yang saya jumpa. Akhirnya saya tanya, agak-agak suami akak tu lebih jahat tak dari Fir'aun? Kan muslimat. Jadi dia sendiri jawab, taklah ustazah, baik sikit lah dari Fir'aun. Jadi insya-Allah lah akak ni lagi mudah ke syurga berbanding Asiyah. Sebab Asiyah tu suami dia Fir'aun. Masih lagi disyurgakan oleh Allah. Kita yang tak berapa nak Fir'aun sangat suami kita ni, insya-Allah lah syurga tempat kita. Fokus dengan ujian itulah Allah nak syurgakan kita. Jadi saya kata lelaki, kalau isterimu sudah mula mencintai tahajud tanpa tinggal, walaupun 2 rakaat saban malam, tak perlu dia ada husband tracker, tapi dia punya insting tu subhanallah. Dia boleh tahu, tak payah tunjuk drama Melayu ada lipstick kat baju colour putih, tak payah. Dia boleh tahu, muslimat dirahmati Allah. Macam mana ibu kita merasakan, Long kau okey ke? Mak ni macam tahu je kita tak sihat ni, kita tak bagi tahu dia. Ibu dengan anak. Isteri, ikhlaskan dirimu saat diuji. Allah tak pernah tinggalkan kamu. Biar kita dianiaya, biar kita dizalimi, matlamat kita adalah syurga. Ingatkan dirimu tentang syurga. Kita tak rasa seperti disyurgakan oleh Allah ketika di dunia, tapi bila kita ingatkan diri kita tentang syurga, kita akan kuat menempuh ujian Allah atas dunia. Rupanya, ya Allah, aku diuji bukan dengan orang luar, bukan dengan orang jauh, orang yang sebantal dengan aku. Allah berikan kita syurga dengan sabarnya kita. Sebab tu muslimat dirahmati Allah, buku yang saya bawa dalam kuliah harian saya, Fasabrun Jamil, banyak membentuk sabar ni bukan saat setelah beberapa bulan, beberapa tahun. Tapi saat pertama dihenyak dengan ujian, saat itu kita sabar. Itulah dia Fasabrun Jamil. Kemudian lepas setahun terbit pula yang terkini Husnuzan. Orang yang sentiasa bersangka baik dengan Allah, Masya Allah. Pasti yang datang dalam hidup dia adalah kebaikan. Jadi kenapa kita nak bersangka baik dengan Allah selagi mana dia tidak datangkan mudarat pada diri kita? Isteri, tolong jangan bersangka baik. Kalau kita nampak bawah bantal suami kita memang dah ada pistol dah satu. Kan? Sebab apa? Kau buat lagi, aku tembak kau terus. Memang tak boleh hidup sebelah orang macam ni, sahabat. Kan? Apa sahaja yang dia kecam, yang dia ugut kepada kita memudaratkan tubuh sampai kita tak boleh sehat untuk beribadah. Ini bahaya. Jangan lagi bersangka baik ketika itu. Saya musim-musim korban ni ada benda yang saya sorok kat rumah. Ni rahsia tahu, orang Kelang je tahu. Sekian dimaklumkan. Apa rahsia dia? Sebab kami setiap tahun menguruskan korban di Kemboja. Jadi ini adalah musim-musim suami saya kerja dia hanya mencintai pisau, kan, pisau. Dia Google pisau, dia beli pisau, dia asah pisau, dia simpan pisau. Jadi bila dia letak dalam satu beg untuk dibawa ke Kemboja, memang dia bolehlah banyak berbelas-belas bahkan berpuluh pisau. Dia letak dalam satu beg. Nanti yang mana abang punya pisau ni? Ada, biarlah rahsia. Kenapa saya sorok? Dia letak satu tempat, saya sorok satu tempat. Saya takut dia jadi ketagih. Kan dia nampak sebelah tu ni lembu ke bini aku ni? Kan muslim. Bahaya ni. Sebab ada senjata dalam rumah yang dia jadikan setan ni dia macam-macam. Jadi kan abang dah siap dah semua, tinggal nak terbang je nanti. Kalau abang nak masukkan yang baru, bagi tahu. Saya sorok kat mana. Kan bukan apa walaupun tak ada budak kecil dalam rumah kita ni. Kan kita kena jaga. Okey, dia faham.
Sebab apa muslimat? Dia letak bawah katil, tiba-tiba ngigau sembelih lembu, dia capai pisau bawah lembu tu. Apatah lagi yang memang suami ada niat jahat. Suami niat, ada perempuan macam ni menyusahkan aku. Semua benda nak ambil tahu ni. Akhirnya senjata tajam, dia tak nampak lain dah, dia nampak kita. Sebab tu jangan kecam, jangan tuduh orang macam-macam kalau kita nampak suami sembelih isterinya sendiri. Anak sembelih ayahnya sendiri, kita tak tahu sahabat-sahabat apa ujian yang Allah berikan kepada mereka. Jadi ini kita kena berhati-hati, subhanallah. Jadi tirulah Asiyah yang mana diuji dengan suami yang begitu dahsyat tapi masih didambakan oleh syurga. Kedua, Maryam binti Imran. Wanita-wanita yang rasa sakit hidup di dunia dengan fitnah yang melampau. Yang fitnah saya mak mentua saya sendiri ustazah. Yang fitnah saya kawan kat pejabat sendiri ustazah. Yang fitnah saya jiran yang dulu BFF saya. Sekarang tak tahu apa salah saya. Di fitnah saya habis satu masjid tak suka saya. Percayalah, tak pernah sedahsyat fitnah yang sampai kepada Maryam ibunya Ismail alaihissalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ibunya siapa? Gelak semua orang kan. Apa hal ustazah ni pula? Ni cerita korban banyak. Asyik Ibrahim, Ismail. Maryam ibu siapa? Ibu-ibu dirahmati Allah? Nabi Isa alaihissalam. Kalau penceramah salah cakap, cuba jangan angguk je. Kan dia angguk. Lepas tu nanti yang kena betul ke ustazah tu? Cuba cakap, Maryam adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam, satu-satunya wanita yang tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki tapi melahirkan zuriat. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau difitnah duduk di mihrab daripada usianya lahir kecil lagi, tak pernah bercampur dengan mana-mana lelaki, apa ketakutan Maryam? Kenapa Maryam sangat takut bukan kerana dirinya difitnah, tapi dia takut berlaku fitnah kepada agama. Maksud perempuan baik-baik macam ni ke perbuatan dia? Apa yang dah Tuhan dia tolong dia? Sahabat, kita jangan takut kalau fitnah sampai kepada kita, cukuplah kejujuran sebagai senjata. Kita tak buat benda tu, kenapa kita nak takut? Jadi kalau kita berani mengatakan ini datang daripada Allah, takdir yang berlaku dalam hidupku, Allah akan pasti tunjukkan jalan keluar. Seperti mimpi bagi orang yang di sekeliling melihat seorang anak kecil boleh bercakap. Yang defend menceritakan semula bahawa ibunya tu bukan orang yang berdosa. Anak kita sekecil ini tak mungkin boleh bercakap, sahabat-sahabat rahmati Allah. Tapi Nabi Isa alaihissalam diangkat, dimuliakan oleh Allah semata-mata nak membersihkan nama sang ibu. Jadi kita hari ini kalau tak buat, jangan pernah takut hidup atas muka bumi Allah. Sebab yang paling kita takut adalah agama ini terfitnah. Tolong hati-hati wanita. Pakai tudung, perempuan, berjoget-joget depan media sosial. Yang jadi fitnah, nanti orang agama luar kata, memang macam ni ya. Orang pakai tudung boleh joget-joget dalam Islam, yang penting sembahyang. Orang pakai tudung boleh pakai ketat-ketat macam ni. Ini ke Islam? Dia menjadi fitnah pada agama sebab mereka tak faham. Itu bukan ajaran Islam, tapi itu kehendak diri sendiri yang mengikut nafsu. Jangan bikin fitnah pada agama. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yang ketiga, kita kenali nama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Isteri Nabi SAW yang sebelumnya adalah janda, yang sebelumnya adalah balu. Pernah berkahwin 2 kali tetapi menjadi balu, suaminya meninggal. Kahwin lagi, suaminya menceraikannya. Jadi title balu sudah, title janda sudah. Tetapi dalam usianya yang lebih tua dari Nabi SAW, dia dinikahi oleh baginda Nabi SAW. Kaya raya, bangsawan, tetapi tetap meletakkan suami sebagai keutamaan. Berapa ramai wanita yang terhege-hege syurga, tetapi baru kaya sikit daripada suami, dia zip mulut suami, tak boleh bercakap dah. Kan? Rumah ni saya bayar, kereta saya. Abang nak cakap apa lagi? Muslimat, kita jadikan Khadijah sebagai contoh tauladan. Kenapa berapa ramai manusia perempuan hari ini yang dihumban ke dalam neraka hanya kerana merasa tahtanya lebih mulia daripada orang lelaki. Gaji saya lebih besar kot ustazah, pangkat saya lebih besar kot ustazah. Maka dia dah terlupa suami hanya minta dihormati. Suami tak minta lain. Kalau suami sudah rasa dirinya tak dihormati sebagai suami, muslimat dirahmati Allah,
tolong jangan tanya, kenapa suami saya sudah tidak seperti dulu? Kita sudah hilang hormat kepada dia. Begitu juga kita orang perempuan. Kita sebenarnya minta macam-macam, tak bagi tak apalah bang. Dan rezeki saya kahwin dengan abang macam ni. Tapi tolong jangan tak sayang dengan saya. Macam setuju ke tak setuju? Kan? Kalau kita sebut muslimat dirahmati Allah, kita tak dapat gelang besar tak apa, tak dapat rumah besar tak apa. Tapi jangan tak dapat kasih sayang. Sebab bapa kita dulu bersetuju untuk menyerahkan kita kepada dia. Bapa kita sangat sayangkan kita. Jadi tolong faham, kan? Kalau kita tak pernah pun disakiti oleh seorang bernama ayah, tak berhak seorang lelaki mana walaupun bergelar suami untuk menyakiti kita. Jadi muslimat dirahmati Allah, sebelum kita merasa tersakiti, jangan cari di mana silap mereka. Cari dulu silap kita yang mungkin memulakan dengan tidak menghormati dia sebagai suami. Subhanallah, Khadijah tak pernah tak hormat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kekayaannya, hartanya dihabiskan untuk perjuangan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita nak tiru macam tu ke Ustazah? Duit saya kat bank, lepas ni semua nak keluarkan bagi kat suami saya ke Ustazah? Ni bahaya juga. Sebab tu mengaji jangan saat Ustazah Zai datang saja. Sekian dimaklumkan. Masjid Al-Falah ada kuliah maghrib setiap malam, ada kuliah subuh, ada kuliah duha. Kenapa kita tak penuhkan ruang-ruangnya? Ada asatizah yang hebat-hebat datang, kenapa kita tidak mengejar ilmunya? Ini semua hantaran Allah untuk kita. Kalau kita hanya memilih majlis ilmu tertentu, tajuk tertentu, orang tertentu, lambat lagi kita nak menjiwai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muslimat, saya bukan guru anda. Sebab bertahun-tahun, berbulan-bulan minta jadual kat Jajah, hari ni baru sampai. Saya bukan guru, tapi saya datang untuk mencantum ukhuwah fillah bersama para muslimat. Tapi masjid ini didatangi oleh para asatizah yang hebat, itulah guru yang buka kitab. Kita nak belajar kitab ni ya cik, daripada kulit ke kulit saya sampaikan. Itulah guru. Tolong datangi mereka. Okay, walau macam mana pun ilmu yang mereka sampaikan, kita sedang berada dalam Raudatul Jannah. Kita memburu jannah, pasti kita akan mendapatnya. Istiqamah. Okay, saya jauh, mana boleh datang selalu. Jadi yang selalu datang tu, kita dekati mereka. Subhanallah, terakhir, itulah dia wanita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang juga disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaknya sendiri puteri kesayangan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Fatimah? Berhak untuk dinikahi oleh ramai lelaki-lelaki kaya di Madinah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan Sayyidina Ali ke dalam hidup Fatimah. Tak perlu berdampingan dengan lelaki kaya, lelaki masyhur, lelaki hebat. Cukup berdampingan dengan Sayyidina Ali yang pernah duduk serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau ditanya selepas Rasulullah wafat, siapa yang akhlaknya mirip Rasulullah? Selain Abu Bakar adalah Sayyidina Ali. Jadi Fatimah menjadi isteri kepada Sayyidina Ali, hidupnya tak pernah tak bahagia. Walaupun berbirat-birat tubuhnya, kesan memberi makan anak-anak dengan tepung gandum yang bukan kita beli dekat kedai tu. Tapi Masya Allah, daripada biji gandum, kemudian dihaluskan, dilembutkan, macam mana diuli menjadi roti untuk dijadikan makanan seluruh ahli keluarga. Kita main tekan-tekan je sekarang ni sahabat-sahabat. Tak ada masa lah bang. Kan? Allahu Akbar. Dah masak kat rumah, ahli rumah kita main order-order lagi. Yang kita masak kat rumah akhirnya menjadi makanan tong sampah. Macam mana kita nak kata kita ini adalah wanita yang didambakan oleh syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ibu-ibu dah letih ke? Tak letih? Tak penat? Tak mengantuk? Sebab saya baru sedar, kita dah habis masa dah rupanya. Tapi muslimat dirahmati Allah, rugi kalau saya tak bacakan 10 pesanan Ustazah Zai. Kalau yang mengantuk, tolong buka mata luas-luas. Kalau yang nak record, boleh record. Sebab 10 ni, saya tulis dalam buku nota yang saya agihkan pada tahun 2021 tu. Very simple, tapi kita fokus kepada ni, insya-Allah. Kitalah wanita dambaan syurga. 1, muslimat dirahmati Allah, bangun awal sebelum subuh. Tolong ya, azam. Kita orang muda, kita orang tua, jangan dah azan subuh baru bangun.
Atau dah lepas azan subuh baru bangun. 6.30 pun boleh sembahyang. Bukan nak pergi kerja, Ustazah. Kita bukan wanita hebat. Jangan ada malam tanpa tahajud. Tak kira pukul berapa, yang penting sebelum subuh mesti bangun. Rasa sihat, rasa fresh, rasa semangat dengan mandi sebelum subuh. Makna muslimat, kalau kita suri rumah ke apa, kita nak tahajud tu kita mandi dulu. 4 pagi lah. InsyaAllah fresh dia berbeza dengan orang yang mandi selepas subuh, apatah lagi mandi sebelum zuhur. Sekian dimaklumkan. Itu banyak kan suri rumah punya tabiat. Nak zuhur baru mandi, sabar je lah. Kan bukan orang sini lah, orang dekat Uganda. Sekian. Bangun awal sebelum subuh, isikan dengan tahajud dan bercakap-cakap dengan Allah dalam keheningan malam. Ini kelazatan. Subhanallah. Sungkurkan dahi kita ke atas lantai, muslimat dirahmati Allah, kita seperti berbisik-bisik dengan Allah di hati. Orang tak dengar langsung. Tapi kita seperti mengetuk arasy Allah Subhanahu wa taala, didengar di seluruh langit Allah Subhanahu wa taala tentang hati kita. Aku sedang berme time dengan Allah. Sakit rupanya menjadi isteri. Sakit rupanya menjadi ibu kepada sekian-sekian. Tuhan beri kekuatan kepada aku. Ada air mata yang jatuh bukan takutkan makhluk, tetapi takutkan Al-Khaliq. Pertama. Kedua, isikan masa siang dengan selitkan sekurang-kurangnya 1 majlis ilmu. Follower saya yang hari-hari dengar kuliah, dia dah muak dah dengar benda ni. Maknanya saya dah nasihat ni bertahun-tahun lepas. Yang buat hari ni muslimat, terima kasih Ustazah. Dulu saya pemarah, sekarang Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Dulu saya stres, sekarang Alhamdulillah. Tak payah terima kasih pada Ustazah. Sebab akak istiqamah. Tahajud tak tinggalkan. Macam mana Ustazah tahu? Macam tu sahabat. Majlis ilmu kan setiap hari, sama ada hadir atau dalam talian. Ustazah ni macam ada anak murid tracker lah pula kan. Tak ada. Tapi cara dia bercakap, cara dia mendepani ujian kita boleh baca. Ketiga, solat duha jangan tinggal. Di pejabat, kita boleh jadikan alasan. Ustazah waktu kerja kot, benda sunat, mana boleh. Yang pergi ngopi tadi sampai 3 jam tak balik-balik, boleh pula. Sekian dimaklumkan. Muslimat dirahmati Allah, cari masa. Jangan tak cari masa. Untuk kita solat duha bukan kerana kita nak menumpuk rezeki, tetapi kita tahu waktu duha itu adalah anugerah Allah. Allah pandang kita, Allah tengok kita. Duha bukan Tuhan. Pemilik waktu duha itu adalah Tuhan. Jangan sibuk mencari rezeki, tapi kita tak sibuk mencari Ar-Razzaq, si pemberi rezeki. Keempat, sentiasa pastikan solat di awal waktu. Tolong janji pada diri para muslimat. Wanita muda, wanita tua, bekerjaya, suri rumah, kita boleh buat solat awal waktu. InsyaAllah Allah tak pernah tinggalkan kita, sebab setiap waktu kita macam duduk Mekah Madinah, jemaah umrah saya. Seronoknya Ustazah, rasa nak pergi lagi. Untuk apa kak? Kat sana tu tenang, bahagia. Kak tahu sebab apa tenang? Sebab di sana akak tunggu waktu. Bukan sebab Masjidil Haram. Bukan sebab duduk hotel dekat jauh. Tapi sebab di sana akak tunggu waktu. Imam Bilal masih guling-guling kat rumah. Kita dah sibuk cari soft. Kena halau berkali-kali pun kita rasa tetap bahagia asalkan dalam Masjidil Haram. Sebenarnya bila di sini kita tunggu waktu, bahagia dia luar biasa. Tak percaya buat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. 5 minit sebelum zuhur, kita dah ready dah dengan wuduk. Tunggu. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini lagi 5 minit nak azan. Jiran kata, kau datang rumah aku, jap kita makan sama-sama. Pukul 3 tak balik-balik lagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Zuhur belum lagi ni. Keputusan kita yang buat. Kenapa kita nak ikut orang ajak kita? Anak-anak kita akan berdisiplin. Kau nak ajak ibu lunch, kau biar betul. Ibu tu selagi tak sembahyang, dia tak keluar rumah. Anak kita dah hafal dengan kita. Tapi kalau mak cakap solat awal waktu, Bu free tak? Kakak nak singgah ni, nak belanja makan dekat restoran mahal ni. Sekarang ke jap mak tukar baju? Tukar baju tu Allahu Akbar. Tak layan azan. Pergi nak makan, anak bawa. Tutup pula lah bu kedai ni. Kita pergi kedai satu lagi. Akhirnya pukul 4 petang baru balik. Kau tadi kau ajak mak, kau punya salah lah ni. Kan mak sembahyang dah azan asar baru usolli fardhu zuhri. Kan siapa yang salah? Muslimat, kita tak ada disiplin. 5, pakaian muslimat dirahmati Allah bersih dan patuh syariah.
Bila pakaian kita bersih, kita tak risau azan di mana-mana, segerakan solat. Bila patuh syariah, kita tak perlu cari dah telekung, stokin, sarung tangan sebab kita pakai lengkap dah. Mudah, very simple hidup ni tapi kita yang menyusahkan. 6, keutamaan hidup adalah Allah, Rasul dan suami bagi isteri. Allah is number one. Siapa ajak kita syirikkan Allah walaupun suami, walaupun ibu ayah kita, kita wajib lawan. Faham ya? Tetapi apa yang suami suka, kita tak berapa suka, tak apa sebab itu bukan melawan Allah. Yang hari ni kita makan capati, makanlah. Bukannya dosa pun sahabat rahmati Allah, dah dia suka, ikut ajalah. Contoh. Sebab kita tak perlu melawan pun ketika itu. Tapi bila saya tak suka awak dah tua-tua ni pakai tudung lagi nampak tua kan. Buka je lah tudung tu. Kita wajib lawan. Minta maaf bang. Sebab Allah perintahkan saya begini, saya tak boleh ikut cakap abang. Okay, begitu juga dengan mak ayah kita. Jadi utamakan Allah, utamakan Rasul dan suami bagi yang masih memiliki suami. Subhanallah, pasti jalan ke syurga tu sangat mudah. 7, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bersih hati dan kekal dengan niat ingin bertemu dengan semua kesayangan di dalam syurga, walaupun kadang-kadang mereka ini amat menyakitkan. Terkadang jiran kita yang sangat menyakitkan itu sahabat. Macam mana pun Nabi yang suruh aku baik dengan jiran. Ya Allah, walaupun dia tak baik dengan aku kena buat baik dengan dia. Aku nak jumpa lagi dia dalam syurga. Adik-beradik kita yang rebutkan harta mak ayah kita. Aku nak jumpa lagi mereka dalam syurga. Tak ada dengki, tak ada hasad, tak ada dendam. Percayalah, tolong sayang semua orang. Tua, muda, sebaya, semua ni kita nak jumpa balik dalam syurga. Pasti kita akan berkasih sayang. 8, sentiasa berme time dengan Al-Quran. Tadabbur agar melebur segala takabur dan iman menjadi subur. Sebab tu jangan baca saja Quran. Tolong tadabbur Quran. Lazat muslimat dirahmati Allah, berguru, cari macam mana kita nak faham Quran. Yang ke-9, sangka baik dengan Allah dan seluruh hamba Allah. Tiada yang sia-sia yang didatangkannya kepada kita. Tolong husnuzan, sangka baik. Terakhir, sentiasa belajar upgrade iman dan ilmu serta kecantikan diri. Bedaknya adalah wuduk, lipstiknya adalah zikrullah, perhiasannya adalah akhlak yang indah. Ada brand apa Ustazah sebut? Ada berapa harga Ustazah bagi tahu? Zero modal. Semua ada pada kita, tetapi kita saja yang tak mahu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, yang kita sebut hari ini wanita dambaan syurga, kitalah orangnya. Sebenarnya modalnya adalah kita. Saya menulis angan-angan ke Firdausi, dipersetujui oleh para pembacanya. Rupanya nak masuk syurga ni tak susah mana Ustazah. Modalnya ada pada kita. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita cakap je tapi kita tak buat. Saya dengan penuh rasa kasih sayang sekarang mengajak seluruh muslimat yang hadir untuk rasa getaran di hati bila kita sebut nama Allah. Boleh ya? Allah tu segala-galanya. Kita rasa macam Allah jauh dengan kita. Bahkan bila kita menghampir kepadanya sahabat, kita akan rasa lapang, tenang, subhanallah, sebab masalah besar mana pun yang datang, bila kita membesarkan Allah, semua masalah tu akan menjadi kecil. Cuba buktikan. Orang beriman bila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Kita tak punya banyak masa di penghujung ni. Saya cuma minta kita ulang nama Allah berkali-kali. Dalam ramainya muslimat yang ikhlas hadir ke majlis ilmu pada pagi ini, ruang-ruang kosong yang ada ni semua malaikat Allah. Tolong munajat, minta. Yang sakit Allah sembuhkan, yang dirundung permasalahan Allah tunjuk jalan keluar atas permasalahannya, yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang berduka Allah gembirakan. Semoga nanti kita asbab bertemu dalam Raudatul Jannah hari ini, Allah jumpakan kita dalam jannah yang sebenar apabila pulang ke kampung akhirat kelak.